أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini hari Jumaat, bersamaan, tengok lagi tarikh, bersamaan 28 Mei 2021 ataupun 16 Syawal 1442 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk ayat yang ke-5, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum tu saya jawab salam lupa pula. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Hazizah, Mama Fatimah, Ibu Maryam, Ibu Hashimah, Ibu Adibah, Ibu Mamsah. Alhamdulillah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. ولقد زينا السماء الدنيا. Okay, walaqad zayyana. Walaqad zayyana, ibu ya, kita tengok ada fi'il kat situ. Fi'ilnya zayyana. Zayyana mudhari'nya yuzayyinu. Zayyana yuzayyinu datang daripada perkataan zina. Zina. Okey. Antara kita dengar perkataan zina ni dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak itu adalah zinah, perhiasan. Kalau zinah, perhiasan. Kalau zayyana, ni fi'il madhi daripada bab taf'il. Fa'ala yufa''ilu. Zayyana yuzayyinu. Zinah, perhiasan. Kalau zayyana, memperhiaskan. Zayyana, memperhiaskan. Okey. Jadi ibu ayah, cuba tengok Quran terjemah ibu ayah, mesti ada imbuhan. Meng-an ke, meng-i ke. Cuba tengok terjemah apa, terjemah zayyana, kami apa tu? Kami telah apa? Cuba tuliskan ibu ayah.
Waalaikumsalam Ibu Baharia. Ibu Baharia apa terjemahnya? Nampak? Mesti ada meng-an ataupun meng-i. Menghiasi. Menghiasi. Menghiaskan. Okey, menghiasi ya. Bukan hias saja tapi menghiasi. Telah kami hiasi. Boleh? Telah kami hiasi. Bagus. Macam tu terjemah yang bagus. Alhamdulillah ya. Okey, Ibu Baharia yang dirahmati Allah Ta'ala. Zayyana. Mama Fatimahnya menghiaskan dengan kan. Bagus. Jadi zayyana kotak pertama. Zayyana. Zayyana tambah nun alif tu kotak yang ke-14. Kami telah menghiaskan. Ibu Ayah, jadi zayyana fi'il madhi. Saya ada terangkan pada Ibu Ayah. Kalau fi'il madhi di sini zayyana. Okey. Zayyana kami telah menghiaskan. Sebelumnya ada qad. Qad masuk pada fi'il madhi memberi makna apa Ibu Ayah? Kita orang balik. Bila qad masuk pada fi'il madhi memberi makna apa? Qad itu memberi makna takkid, penegasan. Takkid betul Ibu Asimah. Takkid, penegasan. Jadi ini dah penegasan. Tambah lagi sebelumnya ada lam pula. Ada lam lagi, laqad. Lam ni pun tegas juga. Jadi Ibu Ayah, paling kurang mesti ada terjemah tegas, mesti ada sesungguhnya. Ada tak sesungguhnya dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Ada tak perkataan sesungguhnya? Dia mesti ada Ibu Ayah kerana ada dasar dekat sini. Walaqad zayyana. Pakcik Wahab punya bagus. Pakcik Wahab punya sungguh benar-benar bagus. Ada dua kali penegasan. Lam tu tegas, qad pun tegas. Jadi terjemah Pakcik Wahab sungguh benar-benar, terjemah sangat cantik. Jadi Ibu Ayah terjemah sangat cantik adalah sungguh benar-benar. Ada dua takkid, lam dan juga qad. Jelas ya? Zayyana kami, yakni Allah Ta'ala telah menghiasi as-sama'a. Jadi Ibu Ayah, zayyana, fi'il madhinya zayyana. Fa'ilnya na tu. Kami telah menghiasi. Fa'il dah ada. Ibu Ayah, kami telah menghiasi sahaja. Cukup tak ayat tu? Kami telah menghiasi. Menghiasi apa? Sempurna ke tidak ayat tu dengan fi'il dan fa'il saja? Fi'il, fa'il saja adakah boleh memberi kefahaman kepada Ibu Ayah? Tak boleh lagi. Maka didatangkan maf'ul bihi. Menghiasi apa? As-sama'a. As-sama' langit. As-sama'a langit. Kenapa as-sama' dibaca dengan baris atas? Kerana dia maf'ul bihi. As-sama'a dia nasab, dia isim mufrad. Dia nasab dengan fathah. As-sama'a. Ibu Ayah, as-sama'a itu kita masuk sikit. As-sama'a itu muzakkar ke muannas? As-sama'a itu muzakkar ke muannas? As-sama'a. Dia adalah anggapkan Ibu Ayah apa? Muzakkar ke muannas? Dia adalah muannas. Muannas kenapa? Ada alif mamdudah. Alif panjang ni. As-sama'a. As-sama' ada alif ni kan? Alif hamzah macam ni. Okay, alif mamdudah. Maka dia dikira muannas. Jelasnya dia dikira muannas. Jadi Ibu Ayah, cuba tengok terjemah. Apa terjemah as-sama'a dunia? Sama ada terjemahnya langit dunia ataupun langit terdekat. Terjemahnya sama ada langit dunia ataupun langit terdekat. Apa terjemah dia? Langit dunia ataupun langit terdekat. Apa terjemah as-sama'a ad-dunia? Langit terdekat. Betul? Langit yang dekat dengan bumi. Okey, langit yang terdekat. Okey, langit terdekat. Ibu Ayah, tengok kalimah ad-dunia. Okey. Pasal saya adjust ni. Okey. Okey. Apa dia baik bahasa Arab? Baik hasan. Baik hasan. Tapi kalau lebih baik ataupun paling baik, isim tafdilnya ahsan. Ahsan. Okey. Kalau ini untuk muzakkar, muannas dia husna. Husna. Okey, ahsanu muzakkar, husna muannas. Contoh lain. Asghar.
Asghar yang paling kecil. Asghar yang paling kecil. Tapi ini kalimah muzakkar. Tapi kalau untuk isim tafdil untuk muannas, sughra. Sughra. Akbar paling besar. Kubra untuk paling besar juga tapi muannas. Begitu juga. Paling dekat kalau kalimah muzakkar adna. Adna yang paling hampir. Tapi ini kalimah muzakkar. Untuk muannas dunia. Dunia maksudnya yang paling hampir, paling dekat. Jadi bermakna ibu ayah, dunia ni isim apa? Isim apa dunia ni? Ni isim tafdil untuk muzakkar, dunia isim tafdil untuk muannas. Boleh semua insya-Allah, ni isim tafdil juga tapi untuk muannas. Okey. Jelas ya? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi as-sama, as-sama, langit, langit yang paling dekat. Jadi as-sama muannas. Didatangkan sifatnya juga dengan muannas. As-sama ad-dunya. As-sama ad-dunya, langit yang paling dekat ataupun langit dunia. Tapi kena fahamlah dunia itu apa benda. Kena faham dulu dunia itu apa. Kita jangan faham dunia itu lawan apa pada akhirat. Ada satu sudut pandang, dunia artinya lawan pada akhirat ni kita kehidupan di dunia. Itu satu maksud dunia. Satu lagi maksud dunia dalam ayat ni, dunia yang paling dekat. Yang paling dekat. Paling dekat dengan bumi. Kita ada terangkan sebelum ni, ada berapa lapis langit? 7 lapis langit. Dan langit yang paling dekat dengan bumi dia panggil langit pertama tu, dia panggil langit dunia. Kan? Ni bumi, atas kita ada langit pertama, kan? Itu dipanggil yang segala apa yang bintang-bintang semua itu baru bawah langit pertama, belum masuk langit kedua lagi. Semua yang kita nampak cakrawala ni semuanya baru bawah langit pertama. Punya besar, semuanya baru bawah langit pertama. Belum masuk langit kedua. Jadi langit pertama ni Allah Taala hiaskan dengan apa? Yang kita manusia boleh nampak ni. Dengan jadi walaqad dan demi sesungguhnya ataupun sungguh benar-benar zayyana kami telah menghiasi as-samaa langit ad-dunya yang paling dekat dengan apa? Dengan masabih. Nampak tadi kita baru belajar tadi jamak mutahal jumu'. Jadi tengok ibu ayah masabih nampak. Masabih tu rafa' ke nasab ke jar? Rafa' ke nasab ke jar? Ulang ibu tulis ibu, rafa' ke nasab ke jar sekarang ni ada huruf jar ba. Rafa' ke nasab ke jar? Ada huruf ba depan tu? Maka apakah i'rabnya? Masabih ibu ayah. Okey. Ibu Asimah tengok ibu kata nasab. Betul ke nasab? Kan ada huruf jar sebelumnya? Huruf ba tu? Okey. Tengok ni betul. Ibu ayah ada huruf jar tu saya bukan nak trik ke apa ni. Saya tanya ikhlas ni. Okey. Ibu Asimah silap ya. Ibu-ibu semua kita apa? Ibu Asimah cuba bagus. Ibu-ibu pun cuba. Dia majrur. Ibu ayah semua masabih itu dia majrur. Cumanya jamak muntahal jumu' ketika mana dia tidak ada alif lam, dia tak ada, dia bukan mudhaf, kita bincang tadi. Maka dia majrur dengan fathah, dia majrur ibu Asimah, dia majrur bukan nasab, dia jar. Cuma dia jar dengan fathah macam tu. Ibu Asimah silap. Ibu Asimah dah faham dah ibu? Dia bukan nasab ya, pasal ada huruf jar. Ada huruf jar dia majrur lah. Cumanya dia majrur alamat jarnya fathah. Ni ibu kena dengar balik tadi ulang-ulang ya. Dengar syarah pagi tadi tu ulang-ulang. Bukan Ibu Asimah saja, ramai ni saya rasa ramai keliru ni. Tak apa, dengar ulang-ulang. Salin balik pasal kuliah pagi tadi, kuliah Nahwu Sorof pagi tadi, kita bincangkan jamak mutahal jumu'. Sangat penting kita belajar, kita jumpa banyak dalam Quran. Jadi ini contoh Allah nak tunjuk pada kita, ini contoh terbaik. Nampak tak Allah nak tunjukkan? Contoh terbaik. Jadi siapa tak faham sekarang, kena dengar balik tadi tu dengan bila Haji Nasir upload nanti insya-Allah ya. Okey. Bimasabih dengan masabih. Masabih ni jamak kepada misbah. Misbah ni maksudnya apa? Misbah pelita. Pelita. Ibu ayah, misbah pelita. Apakah tiga huruf asal pada misbah? Eja misbah, mim sad ba alif ha. Eja misbah. Mim sad
Ba, alif, ha, misbah. Apakah 3 huruf asal untuk kalimah misbah, Ibu Ayah? Sod, baha. Bagus Pak Cik Wahab. Sod, baha. Ibu Ayah, daripada perkataan sod, baha, apakah kalimah yang biasa Ibu Ayah jumpa dalam bahasa kita? Sod, baha. Ibu masih apa dia? Masya Allah. Okay. Ibu Ayah, sod, baha, subuh. Ibu Ayah, ketika subuh datang, langit kita mula nak keluarkan cahaya ke ataupun makin gelap? Ketika mana datang subuh, langit kita ni mula bercahaya kan? Jadi Ibu Ayah, bila satu tempat gelap, kita datangkan apa untuk datangkan cahaya? Satu tempat gelap, kita nak bawa apa supaya dia bercahaya? Kita nak bawa apa supaya tempat tu bercahaya? Tempat tu gelap. Bawa pelita, maka Ibu Ayah, misbah adalah pelita, nampak huruf asalnya sod baha. Kenapa dipanggil waktu subuh? Kerana waktu subuh mulalah langit ini menjadi cerah. Jadi maksudnya apa? Sod baha ni ada makna terang. Satu lagi. Ibu Ayah dekat Malaysia ni, semenanjung Malaysia ni, dekat seluruh Malaysia ni, termasuk Sabah Sarawak, negeri mana yang mula-mula menerima waktu pagi? Negeri mana yang mula-mula? Okey, negeri Sabah yang mula-mula menerima waktu pagi, pasal dipanggil Sabah. Terkejut Ibu Ayah. Orang Sabah mana? Mana orang Sabah bahas sini? Ada orang Sabah bahas sini. Kenapa dia panggil Sabah? Kerana Sabah tu mula-mula dapat subuh tu mula dapat dekat Sabah. Bukan bahasa ni, bahasa Arab tu, Sabah tu. Pasal apa? Kepulauan Filipina tu dulu, Filipina tu dan kawasan-kawasan tu, Mindanao semua tu, itu kawasan orang Islam dulu. Kawasan orang Islam, tempat-tempat. Manila tu, Fi Amanillah nama dia. Sabah tu pagi. Kena Ibu Ayah. Bukan main-main. Masya Allah. Islam dah sampai pada Nusantara ni lama dah. Dulu dah sampai dah. Itu nama Sabah tu. Kenapa? Dia mula-mula dapat waktu pagi. Baru tahu Ibu Ayah ya? Masya Allah, tabarakallah. Itu pentingnya kita tahu kenapa namanya begitu. Sabah. Jadi balik ke sini. Masabih jamak muntah jumuk ya. Untuk misbah. Okey. Kami telah menghiasi dengan pelita-pelita. Ada pelita ke kat atas Ibu Ayah? Nampak pelita ke? Tak nampak pelita, tapi Allah menyamakan, Allah mentashbihkan, Allah menyamakan bintang-bintang tu sebagai pelita. Sebagai pelita, kerana dia menyinari dekat langit tu. Ibu Ayah, Ibu gantung pelita kat mana? Dekat atas lantai ke pelita? Pelita kita akan gantung dekat langit, pula dia, dekat bumbung ke, berapa tinggi kan pelita kan? Nampak cantik rumah raya lampu lilap-lilap tu pasang kat mana? Tempat tinggi ke rendah? Mesti tempat tinggi kan? Betul. Masya Allah. Kan? Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan masabih, tak apa, terjemah pelita-pelita dulu tak apa. Sekarang kita bincang. Wa ja'alnaha, dan kami telah menjadikan. Wa dan ja'alna, kami telah menjadikan. Hanya. Nya tu apa Ibu Ayah? Ha tu dhamir muannas. Kembali pada mana kalimah muannas sebelumnya? Tak kita tengok sini. Mana kalimah muannas sebelumnya? Masabih dikira muannas lah. Biasanya jamak taksir dikira muannas. Ibu Kulsum, memang asama muannas, tapi sesuai tak Ibu Kulsum? Wa ja'alnaha, dan kami jadikannya. Kami jadikannya sebagai rejam. Adakah kami jadikan langit ke? Kami jadikan pelita tadi, bintang tadi. Yang untuk rejam syaitan, bintang itu ke langit. Jadi sesuai, cari yang sesuai. Memang ada mu'annas sebelumnya, as-sama. Jadi yang sesuai masabih, iaitu pelita-pelita ataupun bintang. Jelas ya? Wa ja'alnaha, dan kami telah jadikannya, nya tu bintang-bintang tadi, pelita-pelita tadi, rujuman, sebagai rejam, sebagai rejaman. Lebih baik kembali kepada bintang-bintang ya. Sebagai rejaman li syayatin, kepada syaitan, rejam kepada syaitan. Syaitan lah kan maksud kita kan. Jadi Ibu, okey, sekarang ni ada pencuri. Ada pencuri yang masuk rumah saya. Saya ada batu.
saya nak halau pencuri tu, ibu ayah, boleh tak saya balik macam ni? Lepas tu, balik macam tu. Ada yang gelak kat rumah tu. Ibu Maslina gelak tu. Balik macam ni. Lepas tu, macam tu balik. Agak-agak pencuri tu lari ke tak? Dia gelak je. Kan? Kenapa dia gelak? Alah macam tu baliknya. Ataupun dia balik macam ni. Macam tu. Jaga kau. Macam tu. Macam tu ke? Itu balik ke? Itu rejam ke? Jadi rejam, ibu yang rejam. Tangan tu rakam. Makin kita laju, lagi sakit dia kena. Jadi ibu ayah, kalau kita kata rejam tu balingan yang lembut ke balingan yang kuat? Rejam. Dengan penuh tenaga. Namun pun rejam lembing. Nak balik lembing, kena rejam lembing tu. Bukan lontar lembing. Lontar tu lontar peluru. Kan? Dulu saya kat sekolah aktif macam-macam. Balingan kuat tu rejam. Nasib baik bahasa kita bersama rejam. Nasib baik bahasa kita bersama guna rejam. Tu untung bahasa kita ni Melayu, ambil paling kurang 3,000 patah perkataan ambil daripada bahasa Arab. Jadi fahamlah rujuman sebagai rejam. Disyayatin kepada syaitan-syaitan. Okey. Wa a'tadna daripada a'tada. A'tada ni menyediakan. A'tadna kami telah sediakan. Kami telah sediakan lahum kepada mereka. Ibu ayah, siapa mereka? Lahum mereka kembali pada siapa? Syayatin lah, kembali kepada syayatin. Kami telah sediakan bagi mereka azab as-sa'ir, azab as-sa'ir, neraka as-sa'ir. As-sa'ir itu boleh terjemah neraka as-sa'ir ataupun terjemahnya neraka yang menyala-nyala. Api neraka yang menyala-nyala daripada sin ain ra. Sa'ara maksudnya menyala. Sa'ir yang dinyalakan, yang menyala-nyala. Ulang balik terjemah. Walaqad, dan demi sesungguhnya, zayyanna, kami telah menghiasi as-sama'a, langit ad-dunya yang paling dekat dengan bumi, bimasabih, dengan pelita-pelita, yakni bintang-bintang, waja'alnaha, dan kami telah jadikan bintang-bintang itu rujuman sebagai rejam disyayatin kepada syaitan-syaitan, wa a'tadna, dan kami telah menyediakan lahum kepada mereka azab as-sa'ir, akan azab as-sa'ir yang menyala-nyala, neraka yang menyala-nyala. Itu adalah terjemah kepada ayat yang kelima, belum tafsiran lagi. Kita baca tafsiran dia insya-Allah. Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, moga Allah merahmatinya, wa nafa'ana, dan moga Allah Taala memberi manfaat kepada kita, bihi wa bi ulumihi, dengannya dan dengan ilmunya, fid darain, dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Amin, semua amin. Ay walaqad zayyana aqrabas samawati ila an-nasi bikawakiba sawabita wa sayyarat. Sesungguhnya kami telah menghiaskan langit yang terdekat dengan bumi kepada manusia ni, kami telah menghiaskan langit yang terdekat kepada manusia dengan bintang-bintang yang kukuh. Bintang-bintang yang kukuh, dan bintang-bintang tu dia bergerak. Ibu ayah, bintang-bintang tu bergerak ke tidak? Dia bergerak. Setiap bintang dia kukuh dan dia berpusing pada faksi dia. Dia ada faksi dia dan dia berpusing pada orbit masing-masing. Bukan matahari sahaja yang berpusing pada orbit, pada dia punya faksi dia. Bumi kita berpusing. Masa yang sama kita mengelilingi orbit. Sama juga. Semua bintang sama. Allah cipta sama. Dan yang hebatnya semua tak ada satu pun berlanggar. Hebat Allah Ta'ala. Fasarat fi ahsani khalqin wa abhadi syaklin. Maka jadilah bintang-bintang itu dalam bentuk ciptaan yang sangat cantik. Ibu yang nampak bintang cantik ke tak cantik? Sebenarnya ibu yang ni tengok bintang dekat langit. Nampak cantik ke tak cantik? Tapi nampak biasa je. Kalau orang yang betul-betul memerhati ibu ayah, cantik tengok bintang, ya Allah cantiknya. Syok tau kalau kita nak plot, kalau dekat negara Arab tentu kan, dekat padang pasir tu, tengok macam padang pasir tu kan, dah lah atas awan tak ada, awan tak banyak. Kalau malam-malam tu tengok, ya Allah, betul, berjuta bintang di langit kan, berjuta bintang kat langit. Kalau kat Malaysia ni
Nak tengok tu kat tepi laut ke, kat laut kan, atas laut nampak banyak bintang. Itulah. Jadi buaya cantik sangat kan, Masya Allah. Bagi orang yang faham cantik sangat lah, kan. Okey. Wasumiyat al-kawakib masabih, dan dinamakan al-kawakib, bintang-bintang tadi, sebagai masabih, sebagai pelita. Kenapa? Kenapa dipanggil bintang-bintang itu sebagai pelita? Li'annaha tudhi'u ka'idha'ati siraj, kerana bintang-bintang itu memberikan pelita, memberikan cahaya, maka bintang-bintang juga memberikan cahaya, maka itulah dipanggil wajah syibih ataupun wajah persamaan antara bintang yang disamakan oleh Allah Ta'ala dengan pelita-pelita. Allah sebut pelita-pelita di langit, maksudnya bintang. Dari segi apa? Apakah wajah persamaannya? Bercahaya, mengeluarkan cahaya. Waja'alna tilkal kawakiba bima yanqaddu minha minasyahab aw min duniha rajimatun yarjumu biha syayatin. Okey. Dan kami telah menjadikan bintang-bintang dan apa yang memancar daripada bintang tersebut, maksudnya bintang-bintang tadi, dan apa yang memancar daripada bintang-bintang, bintang-bintang ibu ayah. Okey, sekejap. Sebelum kita masuk ke fahaman tu, ulang lagi sekali ibu ayah, matahari adalah bintang terkecil, ibu ayah. Matahari adalah bintang terkecil. Ibu ayah sanggup tak tengok anak ibu ayah dekat sekolah, perhimpunan pagi sampai pukul 9 pagi masih berdiri dekat tengah perhimpunan. Panas-panas ni. Tadi 7 tak panas lagi. Sampai 10 pagi ataupun pukul 12 pagi, 12 tengah hari buat perhimpunan dekat tengah-tengah panas. Ibu ayah agak-agak sanggup tak tengok anak ibu ayah? Bukannya askar pun. Tak sanggup tengok kan anak ibu ayah tengah-tengah panas. Pasal apa? Tak tahan dengan cahaya dan kepanasan matahari. Ibu ayah, matahari tu bintang tak? Matahari adalah bintang terkecil. Matahari adalah bintang terkecil ibu ayah. Bayangkan matahari bintang terkecil, dan hari tu saya dah cakap pada ibu ayah, dah tunjuk gambar pun, banding dengan bintang ke-7 terkecil sahaja pun matahari tu dah tak nampak macam biji sawi dah matahari tu. Beza dengan bintang ke-7 terkecil dalam cakrawala ni. Jadi panas tak bintang? Soalan saya, bintang-bintang tu panas ke tak panas? Maka bintang-bintang panas lah. Bintang-bintang tu panas. Matahari bintang terkecil pun dah panas macam tu. Apatah lagi bintang-bintang yang lain. Maka bintang-bintang itu Allah jadikan kepanasan bintang itu dan api pada bintang itu ibu ayah sebagai rajimat, sebagai yang akan merejam syaitan-syaitan tadi. Ustazah Nadia pun ada. Okay. Panas sangat-sangat. Ustazah Nadia cikgu sekolah kan. Tahulah macam mana panas dia, macam mana. Kalau anak-anak murid terbakar kat situ. Masya Allah. Wa'a'dadna li syayatin fil akhirah ba'la al-ihraq fi dunya bishihabi azaban nar al-musta'arrah al-muqadah bisababi fasadihim wa ifsadihim. Dan kami sediakan untuk syaitan di akhirat. Dekat dunia, syaitan makhluk terkutuk ni, syaitan tak apa kita kutuk. Syaitan laknatullah, silakan. Ibu ayah nak sebut syaitan laknatullah, silakan. Pasal dia memang Allah kutuk. Tapi, maaf saya bertukar sikit. Tapi kalau setakat pemimpin politik dekat Malaysia ke kat mana-mana ke, si fulan bin si fulan contohlah, kan? Kita main laknatullah atas dia, kenapa? Yakin ke dia tu mati dalam keadaan kufur ke apa ke? Kita ni beriman sangat ke nak laknat orang ni? Maaf saya kata saya ni tegas pada ibu ayah. Ni politik lah, tak payah kita nak laknat orang. Dia tak sokong kita, tak sokong parti kita laknat pemimpin yang dilaknati oleh Allah. Jangan. Laknatullah alaihi, jangan. Maaf saya kata, ada kata pemimpin sekian-sekian laknatullah yang lain. Kafir laknatullah itu kalau dia kafir harbi, Ibu Asimah, kafir harbi macam Zionis, tak apa. Zionis laknatullah tak apa. Pasal dia memang Zionis ni memang nampak dia musuh, dia kafir harbi. Ketika itu Allah laknat dia. Tapi buaya, orang-orang pada pemimpin contohnya tak sefahaman dengan kita, janganlah kita mudah-mudah nak melaknat ni. Okey, balik ke sini. Jadi syaitan ini, laknatullah alaih ni, di dunia lagi Allah Ta'ala dah hina dia. Dan macam mana? Allah
bagi azab dengan sambal peti. Peti itu jadi rejam. Akan direjam dengan peti, disambal dengan peti. Ataupun dengan kepanasan bintang tadilah. Kepanasan bintang tu macam memeti pada mereka, menyambar mereka. Itu kat dunia. Tapi kat akhirat, Allah sediakan azab neraka yang menyala-nyala, azab wa'adna lahum azab as-sa'ir. Dekat akhirat Allah bagi azab yang api menyala-nyala, yang sangat panas dengan sebab apa? Mereka buat rosak dan mereka merosakkan orang lain. Tafsir beritahu bisababi fasadihim wa ifsadihim. Dengan sebab mereka buat rosak dan mereka merosakkan orang lain. Jadi boyah syaitan ni memang makhluk terkutuklah. Maka nak beritahu apa ni? Allah jadikan langit tujuannya untuk, antara tujuannya adalah untuk merejam. Allah jadikan bintang, Allah jadikan bintang untuk merejam syaitan. Okay, sikit lagi. Warajumu syayatin yu'addu fa'idatan ukhra lil kawakib. Dan merejam syaitan dikira sebagai faedah ataupun faedah daripada antara faedah penciptaan bintang. Okey. Ghairu kauniha zinatan lis-sama. Selain daripada keadaan bintang itu sebagai hiasan langit, dia juga adalah perejam kepada syaitan. Qala Qatadah khalaqallahu an-nujuma li-salah. Berkata Imam Qatadah, Allah Ta'ala menciptakan bintang 3 tujuan. Ini penting boy. 3 tujuan Allah cipta bintang. Pertama, ini pesalin. Pertama, zinatus sama, perhiasan langit. 3 tujuan Allah cipta bintang. Pertama, sebagai perhiasan pada langit. Cantik langit ada bintang-bintang yang menghiasi pelita-pelita. Yang kedua, sebagai rejam kepada syaitan. Sebagai rejaman kepada syaitan. Rejam syaitan. Macam tadilah kita bincang. Okey, yang ketiga sebagai apa ibu ayah? Ketiga ni saya tanya. Yang ketiga agak-agak ibu ayah sebagai apa? Bintang tu. Cuba fikir. Orang dulu-dulu mana ada waste. Arah tunjuk betul, sebagai petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun. Jadi ada tak ibu kat sini, ibu ayah kat sini tahu ilmu bintang? Maksudnya bila tengok bintang dekat laut, tengok bintang kat atas kan? Walaupun kita atas laut tapi tengok bintang tahu arah. Ada tak siapa kat sini yang tahu ilmu tu? Saya tak tahu. Ada tak yang tahu ilmu tu? Dekat Malaysia ada pakar-pakar, antaranya guru saya, Ustaz Haji Hanafiah Razak Johor. Siapa tahu? Ustaz Hanafiah Razak. Pernah dengar tak nama Ustaz Hanafiah Razak? Nanti tengok dekat search kat YouTube ke Ustaz Hanafiah Razak. Ni memang pakar. Dia pakar ilmu falak. Ibu-ibu orang Johor kena tahu lah ibu ya. Ustaz Hanafiah Razak. Dia memang pakar. Dia pernah saya sekali dengan dia. Masa tu kita tengok tengok kita pergi tu. Lupalah saya. Untuk buat pemerhatian tu kan, gunakan untuk lupa nama dia. Cuma dia kata dia tengok langit, ni kat kawasan ni ikan banyak ni. Kawasan ni ikan tak banyak, kau pergi buang masa kata. Dia macam nelayan, orang-orang biasa kat laut ni dia orang tahu, tengok bintang dia tahu macam mana. Ada ikan ke tak ada ikan ke, ataupun orang-orang zaman dulu itu teleskop tapi ada, saya lupa nama istilahnya. Orang zaman dulu ibu ya, dengan tak ada kompas ke apa ke, mereka tengok langit, tengok bintang waktu malam dan mereka tahu arah tu lah. Okey, macam mana kita nak tahu tengok bintang ibu ya? Macam mana nak tahu arah kiblat tengok bintang? Siapa tahu? Nak tahu arah kiblat tengok bintang. Macam mana? Takat yang saya tahulah. Kalau kita nak tengok arah kiblat, kalau tengok bintang malam-malam kan, ibu ayah cuba tengok bintang. Bintang tu dia ada 3. Dia ada 1, 2, 3. Yang paling kecil ni, arah kiblat. Cuba tengok malam ni dekat langit, cuba tengok. Cuba tengok malam ni. Dekat langit kalau nampak lah. Macam ni. Yang kecil ni arah kiblat. Cuba tengok, betul tak? Siapa nak try malam ni? Siapa nak try? Cuba tengok malam ni, boy, jangan lupa. Malam ni,
Tengok tengah malam sikit ke? Cuba tengok. Bintang besar, kecil, sebenarnya kecil. Cuba tengok malam ni insya-Allah. Tu cuba tengok arah kiblat. Boleh goyah ya insya-Allah. Okey. Itulah 3 tujuan dia. Iaitu alamatun yahtadi biha fil barri wal bahr. Sebagai alamat yang memberi petunjuk pada langit, pada daratan dan lautan. Okey. Jelas di bawah semua insya-Allah. Itulah dia ayat yang kelima. Mudah-mudahan kita lepas ni tengok bintang di langit, nampak kebesaran Allah Ta'ala. Macam-macam tengok langit, nampak kebesaran Allah. Tengok bintang, nampak kebesaran Allah. Semuanya nampak kebesaran Allah Ta'ala. Okey, baik, sekarang itu saja insyaAllah untuk untuk ayat kelima insyaAllah ya. Aku qawli hadza. Sebelum tu ya, lupa nak beritahu. Bermula malam ni, saya akan buat lagi kuliah percuma. Waqi'ah setiap Khamis dan Jumaat. Sepatutnya semalam, tapi semalam saya buat kelas ganti untuk tajwid surah As-Sajdah. Jadi itu private. Malam ni ada insya-Allah tafsir harfiah surah Al-Waqi'ah ayat pertama. Bayang nak jadi boleh join insya-Allah ya. Dan lepas tu saya ada buat kelas gaya bahasa Arab, gaya pondok, iaitu ada pelajar kita daripada Kedah yang saya buat kelas khas untuk dia. Saya akan minta dia baca matan-matan ni, kitab ni tanpa baris secara live macam ni, dan ibu-ibu yang nak join boleh tengok. Terutama ibu-ibu yang belajar Nausarah dengan saya boleh tengok teknik belajar baca kitab tanpa baris gaya pondok. Tapi ibu-ibu tak payah cakap lah, biar dia seorang cakap. Saya nak latih dia insya-Allah. Sementara kelas dia tak buka lagi. Kaifa yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh Bu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak makan nak buat. Masak nasi goreng. Okey.